Pada zaman ini, pendidikan seks adalah satu yang sangat penting dan perlu dititik beratkan dalam sistem pendidikan. Hal ini kerana remaja kini telah banyak terdedah dengan pelbagai isu yang berkaitan seks. Jadi, dengan memperoleh pendidikan seks yang sewajarnya, hal ini dapat memberi perspektif yang lebih tepat mengenai apa itu seks yang sebenarnya. Pendidikan seks adalah istilah bagi pendidikan anatomi seksual, pembiakan seksual, perhubungan seks dan aspek-aspek lain berkaitan kelakuan seksual manusia. Bagi meneruskan topik ini, Saudari Farah akan menyampaikan kepentingan pendidikan seks. Hai dan Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kepentingan pendidikan seksual dalam kalangan remaja. Jadi, pendidikan seksual ini sangat penting dalam kalangan remaja kerana ia dapat membentuk perspektif yang positif dalam diri mereka. Contohnya, remaja lebih menitik beratkan tentang aspek keselamatan dan maruah diri mereka. Seterusnya, kepribadian yang mulia juga dapat dibentuk menerai pendidikan seksual. Sebagai contoh, remaja akan bertanggungjawab untuk menjaga diri mereka sendiri selain daripada ibu bapa. Di samping itu, remaja juga dapat menghindari diri daripada gangguan seksual dengan melaporkan kepada pihak yang berkuasa ataupun pihak yang terlibat apabila mengetahui perkara tersebut terjadi ataupun berlaku ke atas diri mereka. Sekian itu sahaja daripada saya. Ulasan seterusnya akan dikupas oleh Syafa. Sekian, terima kasih. Antara sebab perlunya pendidikan seks ini adalah dapat memberi pengetahuan awal kepada remaja semasa perkembangan mereka. Sebagai contoh, memberitahu remaja tentang apa pentingnya safe touch. Dalam pendidikan seks ini, kita memberi pendedahan awal kepada mereka tentang anggota badan yang seharusnya menjadi hal peribadi bagi mereka. Perlu dinyatakan kepada mereka yang anggota badan peribadi mereka ini tidak seharusnya dipegang ataupun disentuh, tidak kira oleh ayah atau sepupu atau sesiapa sahaja. Contohnya sebagai seorang perempuan, bila sudah menjangkau umur 12 tahun atau mencapai masa matang akan datangnya haid, ataupun sesetengah anggota badan mereka akan berkembang, atau apa-apa saja yang menunjukkan kepada kematangan mereka. Setelah itu, diajarkan pula apa yang perlu mereka lakukan bila hal sedemikian berlaku. Sebagai contohnya, bila datangnya haid, mereka perlu mandi wajib atau sebagainya. Bagi lelaki pula, mendedahkan mereka tentang fungsi zakar kepada mereka. Perlu juga diberikan pendedahan kepada mereka tentang pentingnya kenapa keluarnya air mani ataupun air mazi. Dedahkan juga kepada mereka tentang apa biasa dan apa yang perlu mereka lakukan apabila hal tersebut terjadi. Sedangkan dalam agama juga mementingkan supaya setiap hal tersebut diajarkan kepada anak-anak atau remaja. Yang paling penting adalah jangan sesekali kita bagi nama kepada anak sulit atau sebarang perkara yang berkaitan dengan pendidikan seks ini. Cuba untuk kita terus terang kepada mereka ataupun straightforward. Hal tersebut dapat mengurangkan sifat ingin tahu mereka. Remaja seperti sedia maklum mempunyai sifat ingin tahu yang sangat tinggi. Sifat ingin tahu inilah yang akan mendorong mereka untuk mencari dan seterusnya mendedahkan mereka kepada video pornografi ataupun bahan-bahan lucah yang tidak seharusnya mereka tengok dan ketahui. Pendedahan awal yang dilakukan inilah yang akan secara langsung menyedarkan mereka tentang pentingnya menjaga perkara yang sepatutnya menjadi hal peribadi bagi mereka. Dengan demikian, mereka secara langsung akan tahu apa yang betul dan apa yang salah dalam pergaulan. Mungkin bagi kita, kita fikir yang hal tersebut perlu mereka terokai dengan sendiri atau perlu mereka ketahui dengan sendiri. Tapi kita perlu diingatkan dalam era yang semakin moden ini, jika kita terlepas pandang sedikit pun
mungkin akan menyebabkan berbagai perkara yang tidak diingini terjadi. Ada satu kes di mana kanak-kanak yang bermain pegang-pegang di tempat yang tidak sepatutnya. Bagi mereka, perkara tersebut adalah jenaka ataupun kelakar semata-mata. Di situlah pentingnya pendidikan seks ini, kerana pendedahan awal yang diberikan kepada mereka akan mengelakkan hal tersebut terjadi. Baiklah, kita teruskan dengan saudari Hui untuk menerangkan tentang cara untuk mendapatkan pendidikan seks ini. Terima kasih. Antara cara untuk mendapat pendidikan seks dalam kalangan remaja adalah mengimplementasikan pendidikan seks dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah. Mantan Timbalan Menteri Pelajaran Teo Nie Ching pernah berkata, pendidikan seks adalah satu subjek yang agak sensitif dan sebab itulah ianya tidak dinamakan dalam subjek di sekolah tetapi diletakkan sebagai sebahagian sukatan pembelajaran. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini telah diajar sebagai sisipan dalam beberapa mata pelajaran bukan sahaja dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan iaitu PJPK, tetapi juga dalam pendidikan moral, pendidikan Islam dan biologi. Walau bagaimanapun, kaedah pengajaran bagi sekolah menengah adalah lebih rumit dan pihak sekolah digalakkan untuk mengasingkan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan kepada dua kumpulan supaya mereka dapat membincangkan mengenai topik ini dengan lebih mudah. Dalam konteks ini, para guru perlulah menyiapkan diri terlebih dahulu dengan ilmu seksualiti secara mendalam agar tidak berlaku sebarang kekeliruan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia pula perlulah menyediakan sebuah platform yang tepat untuk melatihkan para guru supaya mereka dapat meluaskan lagi pengetahuan dan teknik mengajar dalam pendidikan seks. Di samping itu, pihak sekolah boleh mengadakan kursus keibubapaan melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBG. Kursus tersebut boleh dijadikan sebagai satu landasan bagi mendedahkan atau memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara untuk menyampaikan pendidikan seks ini dengan sebaik-baiknya kepada anak-anak mereka. Inilah pembentangan saya. Seterusnya, Saudara Yasin akan membentangkan perkara yang harus dititikberatkan dalam menerapkan pendidikan seks di kalangan masyarakat. Dipersilakan. Perkara yang perlu dititikberatkan dalam menerapkan pendidikan seks di kalangan masyarakat adalah dengan mengubah pandangan masyarakat terhadap pendidikan seks itu sendiri. Sebagian ibu bapa masih lagi bersikap konservatif dan enggan membicarakannya. Bayangkan, tanpa ilmu pengetahuan bagaimana kita hendak membimbing anak-anak yang semakin terhimpit dengan pengaruh negatif seperti pergaulan bebas, pornografi dan juga cinta di alam cyber yang dilihat semakin membimbangkan pada era masa kini. Tidak dinafikan, sebahagian daripada ibu bapa melihat pendidikan seks ini sebagai sesuatu yang kotor dan menjatuhkan martabat seorang manusia. Sikap dan mentaliti seperti ini hendaklah diperbetulkan kerana ada yang melihat pendidikan seks ini dari segi sudut pandangan yang terlalu ekstrim. Pendidikan seks merangkumi aspek perkembangan seksual, reproduktif, hubungan antara individu, kasih sayang, hubungan intim, imej diri dan juga peranan gender. Makna sebenar pendidikan seks inilah yang perlu sampai kepada setiap lapisan masyarakat melalui berperingkat. Oleh yang demikian, pendidikan seks akan lebih mudah diterima, difahami dan dipraktikkan tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Selain itu, ibu bapa juga boleh mengimplementasikan pendidikan seks mengikut kerangka agama masing-masing. Sebagai contohnya, agama Islam itu sendiri tidak mendiskriminasi dan tidak mengharamkan pendidikan seks kerana agama Islam mengiktiraf seks
itu merupakan fitrah dalam kehidupan manusia. Justru peranan untuk menerapkan pendidikan seks itu bermula di dalam keluarga itu sendiri, kerana anak-anak akan lebih mudah dan selesa dalam mendalami pendidikan seks yang sewajarnya. Seterusnya, saya menyerahkan kepada ahli kita yang seterusnya, iaitu Satyen, untuk menerangkan tentang kesan pendidikan seks. Kesan pendidikan seks ialah sikap remaja. Dengan pengetahuan yang diperolehi secara formal, remaja lebih berkeyakinan dalam membincangkan isu seks dan mengadu masalah yang mereka hadapi dan berusaha mencari penyelesaiannya. Dalam pada itu, mereka juga diantarkan tidak mudah terpengaruh dan terbabit dengan kegiatan maksiat. Pendidikan seksualiti juga menjadikan remaja lebih berkemahiran dalam membina dan memelihara hubungan yang sihat, berkongsi fikiran, perasaan melalui persahabatan. Dengan ini, remaja dapat mengidentifikasikan kenalan dan orang yang tidak kenali, menghindari pantas-pantas penghubungan antara jantina, mengetahui peranan institusi keluarga, perkahwinan dan keibubapaan, supaya dapat menguasai kebolehan bagi mengenal pasti tingkah laku awam dan sulit serta mempraktikkan amalan tingkah laku bertanggungjawab dalam kehidupan harian. Selain itu, pendidikan seksualiti amat diperlukan oleh remaja bagi memperolehi pengetahuan yang mengenai kesamarataan dari segi peranan gender, identiti gender, hak seksualiti, perlindungan undang-undang ke atas seksualiti remaja, supaya dapat membuat keputusan yang bijak bagi meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keselamatan remaja apabila berhadapan dengan situasi yang terlibat seksualiti. Inilah pembentangan saya. Kesan seterusnya akan dibentangkan oleh saudara Lo Shanji. Dipersilakan. Kesan pendidikan seks terhadap remaja iaitu mendapatkan pemahaman yang tepat dengan cara didikannya betul. Menurut kajian Chiam Heng Keng, majoriti daripada remaja pada masa kini mempunyai idea yang kabur tentang perkembangan jasmani diri mereka sendiri. Begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh Khairudin Yusof yang mendapati bahawa hampir 63% daripada subjek kajiannya mempunyai pengetahuan yang salah mengenai salah satu aspek usia haid. Hal ini mungkin berpunca daripada sumber maklumat yang salah kerana menurut Chi Mazlan, secara umumnya para remaja mencari maklumat tentang seks daripada sumber-sumber yang bukan peribadi seperti buku, majalah, filem dan sebagainya. Rasa ingin tahu, ingin merasa dan meniru sememangnya begitu mendalam pada usia remaja mungkin akan disalahgunakan akibat penyebaran cerita-cerita yang banyak merosakkan jiwa remaja. Walaupun semua remaja daripada berbagai agama mengetahui bahawa agama melarang hubungan seks sebelum kahwin, namun apa yang ditakutkan dengan pengetahuan yang kabur ini, mereka akan cuba praktikannya. Kita juga tidak dapat menolak kemungkinan bahawa terdapat sesetengah sumber yang kurang bertanggungjawab dan kadang-kala memperalatkan seks sebagai objek dagangan. Dalam pada itu, para remaja pada masa kini lebih menurut kehendak rakan sebaya daripada ibu bapa. Sekiranya mereka tidak mendapat penerangan daripada ibu bapa, maka para remaja lebih suka berbincang hal-hal yang berkaitan seks bersama rakan sebaya. Ini tentu sekali akan menimbulkan kesan yang amat serius. Ini adalah kerana rakan sebaya merupakan golongan yang masih belum matang dari segi pemikiran mereka. Oleh yang demikian, maklumat mengenai seks yang diberikan oleh mereka itu mungkin salah jika dibandingkan dengan maklumat
yang disampaikan oleh golongan dewasa seperti ibu bapa atau guru-guru di sekolah yang lebih berpengalaman dan matang. Baiklah, di sinilah sahaja pembentangan saya. Kesan seterusnya akan disampaikan oleh saudari Tevika. Dipersilakan. Selain itu, kesan daripada pendidikan seks adalah kesihatan. Dari pendidikan seks ini, terutamanya remaja perempuan dapat memperoleh pengetahuan mengenai masalah kesihatan, contohnya STD, penyakit kelamin dan pengguguran. STD adalah jangkitan yang menularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Penyebab STD adalah bakteria, parasit dan virus. Terdapat lebih daripada 20 jenis STD. 9 besar STD mempengaruhi laki dan wanita, tetapi dalam kes-kes masalah kesihatan yang ditimbulkan boleh menjadi lebih pada para wanita. Sekiranya seorang wanita hamil mempunyai STD yang boleh menyebabkan masalah kesihatan bayi yang serius. Antibiotik dapat merawat STD yang disebabkan oleh bakteria dan parasit. Namun, tiada penawar bagi penyakit kelamin yang disebabkan oleh virus. Tetapi, dengan mendapat bekalan ubatan konsisten dapat membantu mengatasi masalah dan menjaga penyakit ini terkawal. Penggunaan kondom yang betul dapat mengurangkan serba sedikit kadar penyebaran STD, tetapi tidak menghilangkan sepenuhnya risiko menularkan atau penyebaran penyakit kelamin. Pengguguran. Terdapat banyak risiko semasa melakukan pengguguran dan remaja harus mengetahui risiko dan cuba memahami risiko yang mereka ambil. 9 kesan sampingan adalah bintik, pendarahan, keputihan dan muntah. Sebilangan kesan sampingan tidak berisiko, tetapi sebahagian mungkin kesan jangka panjang. Sebilang daripada remaja mungkin mengganggu secara mental seperti depresi dan kebimbangan. Risiko semacam ini dapat dielakkan sekiranya mereka mendapat pendidikan seks pada peringkat awal kehidupan. Topik ini akan diakhiri oleh saudari Aina. Terima kasih kepada saudari Tevika atas penjelasannya sebentar tadi. Maka kesimpulannya adalah pada abad yang ke-21 ini, maklumat yang sahih mengenai pendidikan seksual haruslah disampaikan dan didedahkan kepada golongan remaja di sekolah supaya mereka tidak mendapatkan maklumat tentang naluri seksual daripada sumber yang salah. Selain daripada itu, remaja yang cemerlang dalam bidang akademik tidak semestinya akan cemerlang dalam pembentukan sahsiah mereka. Hal ini kerana mereka mempunyai sikap ingin tahu yang lebih tinggi daripada remaja yang lain. Bak kata pepatah, sudah terang lagi bersuluh. Terdapat golongan mahasiswa yang terkecuali dalam pembebasan gejala tidak bermoral ini. Oleh itu, mereka haruslah membuka minda mereka dan tidak memandang ringan terhadap isu ini kerana apa yang berlaku pada zaman sekarang, golongan remaja matang sebelum masanya disebabkan oleh pengaruh persekitaran mereka. Remaja juga merupakan tonggak masa hadapan untuk negara kita dan family kita sendiri, keluarga kita sendiri. Oleh hal yang demikian, pelaksanaan pendidikan seksual ini dapat membentuk kepribadian yang tinggi dalam diri mereka, terutama dalam aspek menghormati wanita mahupun remaja perempuan. Bukan sahaja itu, berdasarkan bukti dan kajian yang telah dilaksanakan dan dikumpulkan dengan teliti bahawa pendidikan seksual ini membawa banyak faedah yang baik. Sebagai contoh, pendidikan seksual dapat mengurangkan kadar kehamilan pada peringkat remaja dan meningkatkan paras waspada di dalam diri setiap remaja perempuan maupun lelaki mengenai gangguan seksual.
Hal ini dapat melindungi mereka dari segala kemungkinan yang boleh membahayakan diri mereka sendiri. Dengan ini, berakhirlah ulasan kami mengenai pentingnya pendidikan seksual kepada golongan remaja. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian, terima kasih.